Topik 5.5 Kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kepentingan pengangkutan darat yang pertama adalah membawa penumpang dan barangan. Ia akan memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang atau ke pasaran. Contohnya dengan menggunakan lebuhraya utara selatan. Kepentingan yang kedua adalah mempertingkatkan darjah ketersampaian, iaitu dengan menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya Greek di Perak dan Jeli di Kelantan dapat dihubungkan melalui lebuhraya Timur Barat. Kepentingan yang ketiga adalah dapat membangunkan wilayah koridor ekonomi dengan menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contohnya wilayah ekonomi Pantai Timur. Kepentingan yang keempat, membangunkan bandar satelit. Bandar satelit adalah bandar yang menyokong bandaraya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman serta pusat perindustrian. Contohnya seperti di Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Selain daripada itu, pengangkutan darat dapat meningkatkan sektor perniagaan. Sebagai contoh, perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Dan yang terakhir, pengangkutan darat dapat membangunkan kawasan sekitar. Contohnya, pembinaan pentempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi seperti di Bandar Baru Nilai. Seterusnya adalah kepentingan pengangkutan udara. Pengangkutan udara dapat menggalakkan integrasi nasional, iaitu menghubungkan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Integrasi nasional dapat memperkukuhkan dan mempertingkatkan perpaduan serta keharmonian masyarakat. Pengangkutan udara juga dapat meningkatkan darjah ketersampaian dengan membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar, dan ia juga dapat menjimatkan masa perjalanan. Seterusnya, kepentingan pengangkutan air. Pengangkutan air dapat menghubungkan kawasan pedalaman dengan mengangkut barangan pukal dan penumpang dari kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Contohnya di Sungai Rajan Sarawak dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Pengangkutan air juga dapat mengendalikan urusan perdagangan. Pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara luar seperti Pelabuhan Kelang di Selangor, Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar di Sabah dan Pelabuhan Kuching di Sarawak. Kos pengangkutan air lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang lebih luas bagi mengangkut barangan pukal. Akhir sekali, pengangkutan air juga dapat membawa penumpang dan barangan. Dengan pengangkutan air, kita dapat membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Contohnya di Sungai Tembeling Pahang untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Selain daripada itu, pengangkutan air juga dapat membawa barangan. Contohnya, perkhidmatan feri dari Labuan menumbuk di Sabah dan perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman di Pahang dan Pulau Langkawi di Kedah.